topik probability, saya adalah seorang cikgu yang suka. Saya suka betul dengan konsep probability. Okay. Kerana bukan sahaja saya belajar dalam buku teks, saya aplikasikan juga dalam dunia sebenar. Melainkan kamu jenis yang kamu belajar je apa dalam kelas tapi kamu tak pakai pun dekat real life. Okay. So probability is something yang saya suka kerana saya seorang yang you know yourself. Kalau kamu jenis yang suka berimajinasi, yang visual, ini yang adalah satu topik yang bagus untuk kamu. Sebab kamu akan membayangkan apa situasi yang berlaku dan kamu akan fikirkan. Kalau kamu suka main game, main tembak-tembak, kamu akan fikirkan situasi sekeliling kamu, apa yang boleh efek situasi yang diberikan dalam soalan. Okay, jadi kamu akan tengoklah macam mana kita akan buat soalan-soalan dia. Okay, so kita mulakan. So simple probability, dia mula dengan apa kita panggil sebagai experimental probability. So probability, dia tak datang begitu sahaja, bukan sahaja daripada thin air. Thin air dalam bahasa Melayu apa? Dekat udara je lah. Okay. So probability, dia akan datang daripada sesuatu yang kita buat eksperimen before this. So probability kalau saya nak ungkapkan, dia adalah satu ramalan sebab dia kan keberangkalian. So ramalan yang kita buat berdasarkan data yang kita dah dapat sebelum ini. Okay, sebab tu kita ada eksperimen, daripada eksperimen tu kita keluarkan probability. Jadi dalam learning standard yang pertama, kita akan tengok macam mana kita perform simple probability experiment. And then daripada eksperimen tu, kita akan nyatakan ratio frequency. Kalau ingat lagi, frequency is the number of. Okay, frequency tu bilangan. Of an event. Bahagi dengan number of trials. Bilangan berapa kali kita buat eksperimen tu, trials. Okay, ni ratio dia. So, kita akan statekan ratio dia as the experimental probability of an event. So, inilah kita punya probability. Ratio ni adalah kita punya probability. Okay. Alright, so sekarang teacher nak buat satu eksperimen. Kita boleh buat, sepatutnya kalau kita pergi kelas, teacher akan minta kamu berpasangan buatlah eksperimen ni. Guna, kat sini adalah guna shilling, coin. Okay, kita akan guna coin. And then kita akan baling coin tu, outcome. Outcome, maksudnya apa hasil yang terhasil daripada kita flip coin adalah sama ada coin itu akan jadi head ataupun tail. Okay, so coin dalam soalan dia akan standard head ataupun tail. Melainkan dia nyatakan dalam soalan tu coin tu dia adalah coin yang unik lah. Okay, so head atau tail. Okay, number of flips. Jadi berapa kali kita akan baling kita punya shilling, 25, 50 dan 100. So kita nak tengok berapa kali head akan muncul, berapa kali tail akan muncul kalau 25 kali. Okay, so teacher pun carilah dekat internet kalau ada animasi yang kita boleh buat kat sini. Okay, so kat sini adalah dia buat animation. Okay, ni coin. Head, belakang adalah tail. So number of tosses ni adalah flip. Okay, sekarang kita nak buat 25 dahulu. Okay, 25. Okay, sekarang dia akan tunjukkan dekat dalam ni. Apakah hasil dia? Okay, 25 kali. So kita tekan toss. Okay, so dia dah nyatakan. Okay, dia first dia dapat tail, second tail, third tail, lepas tu fourth pun tail, yang kelima head. So ni 25 kali.
Okay, so kita buat dalam bentuk table. So head saya dapat 15, tail 10. Okay. So kita masuk kat sini head 15, tail 10. Okay. So next kita buat 50 kali. Okay, kali ni kita tukar pergi 50 pula. Okay, toss. This. Tu dia. Alright, so yang pertama ni adalah apa tu? Yang pertama tadi dah. So yang bawah ni. So table dah 75 dah. Okay, clear dulu. Toss balik 50. Nak tengok table dapat berapa. Okay, 25, 28, 22. Okay. 28, 22. Okay, last adalah 100. Clear result dulu. 100. Okay, toss. So 50, 50. Cantik nombor dia. 50, 50. Okay. So sekarang kita tengok ratio. Ratio kata frequency of appearance. So sekarang appearance kita adalah head dan tail. Okay. Number of flips adalah yang ni. Okay. So number of flips 25, frequency of appearance kotak yang ni adalah head. So jadi berapa kali dapat head? 15 daripada 25 flip. Jadi kamu akan kira kat sini 15 bahagi 25. Okay, so gunalah calculator, kamu akan simplifykan dia. Kamu akan dapat 3/5. Okay, jadi jawapan probability mestilah ditulis dalam bentuk pecahan. Sekejap tiba ada lori lalu pula lah, time ni lah. Okay, so pecahan mesti ditulis dalam probability. Sebolehnya janganlah tulis dalam decimal. Tapi ada je soalan yang bagi dalam decimal, so disarankan untuk kamu kalau dapat decimal tukar dia kepada fraction. Okay. Alright, so pergi tail. So tail 10, 10 out of 25. So 10 divide by 25. So kamu akan dapat 2/5. Okay, so kita buat begitulah. So untuk 50 flips, head dapat 28/50. Okay, so simplify. Kamu akan dapat 14 out of 25. And tail kita dapat 22 out of 50. Kita dapat 11/25. Okay, lepas tu 100 pula. 50 divide by 100. So 1/2 sama juga dengan yang bawah. Okay. So begitu. Jadi kita punya ratio ataupun probability kita adalah yang ni. Alright. So nampak Okay, jadi kita cuba tengok kita buat example. So daripada sini, ini adalah kita punya outcome. Ni eksperimen yang kita dah buat kat sini. So daripada eksperimen tu, kita kira ratio. Alright, so example 1. So perform an experiment by throwing a fair dice. Okay, write the ratio of the number of obtaining even numbers in 16 trials. Okay, so ini sepatutnya kamu buatlah. Tapi kali ni kena throw a fair dice. Jadi kalau kamu buat eksperimen, kena buat yang betul-betul. So dice kena fikir. So sekarang dalam minda kamu,
patut ada dice. Okay. So dice kita ada titik 1, titik 2, 3 kat belakang, 4 kat bawah, and then ada 5, and then kat belakang tu ada 6. Jadi ada 6 kemungkinan. Sama ada 1 titik, ataupun 2 titik, ataupun 3 titik, 4, 5, ataupun kita ada 6. Okay. So jadi bila tulis, tak adalah kita tulis titik, kita akan tulis 1 ataupun 2, 3, 4, 5 atau 6. So ini sepatutnya kita nak kena buat dekat sekolah lah. Okay. Jadi kena buat 16 kali. Jadi tak banyak pun. Kalau nak try kat rumah, bolehlah try sendiri. Kalau ada dadu kat rumah, kamu try sendiri. Kamu dapatkan apa ratio yang kamu dapat dekat rumah kamu. Kamu kira. Ini tak ada jawapan Dia bergantung kepada kamu punya dadu. Baik. So, kita teruskan. So, ini cara kita dapatkan ratio probability. Alright. So, sekarang kita teruskan dengan teori probability dia. Teori dia. Okay. Tadi kita tengok konsep dia. Sekarang dari segi technical dia. Teori dia macam mana. Okay. First, kita nak determine sample space and events of an experiment. Okay. So, untuk kelas kali ni, teacher akan fokus dekat sample space saja. Event next class. Sebab tu saya fikir tadi. Kalau saya habiskan sampai event, kita akan habis dalam 2 kelas saja. Okay, jadi sample space dahulu. Kerana di bawah sample space kita ada tambahan iaitu tree diagram. Kita panggil dia tree diagram lah. Okay, sekejap So kita start dengan sample space dahulu. Baik, tadi kita ambil tadi situasi tadi flip coin. Okay, kita ambil situasi tadi flip coin. Oops. Okay, menggunakan situasi tadi, saya ada coin, jadi outcome yang saya boleh ada adalah head ataupun tail. Okay, head atau tail. H ataupun T. Tail. Okay, dua ni saja. Sebab setiap kali kita toss ataupun kita flip, kita akan dapat head ataupun tail. Alright. So bila sample space ini adalah all possible outcomes. Okay, ni outcome. Semua possible outcome. Tapi bukan outcome yang sama dia mesti outcome yang berbeza. Okay, contoh first flip coin. So flip coin kita tahu dia adalah head and tail. Jadi bila kamu tulis sample space, kita akan tulis dia sebagai S yang besar. Sama dengan mesti ada curly bracket. Tulis head, tail. Tutup curly bracket. So ini jawapan saya. Itu sample space. Ataupun kita boleh juga tulis S dalam curly bracket H, T. Pun diterima. Okay. So yang kedua tadi kita buat adalah dice. Okay, dice Jadi dalam dice kita tahu kita ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sahaja nombor yang kita boleh dapat daripada dice. Jadi kamu punya sample space S equal dalam curly bracket 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu sahaja. Okay. Alright. So sekarang itu sample space very easy. Jadi ingat hanyalah curly bracket mesti ada.
Okay, so setiap kali satu outcome yang berbeza, kamu mesti ada comma. Jangan hilang comma tu. Okay, tree diagram. So tree diagram kita lukis bila dia melibatkan dua situasi yang berlaku pada masa yang sama dan dia berkait. Contoh. Okay, contoh kat sini teacher ada box A dan kita ada box B. Sekarang saya ada dua kotak. So kotak yang pertama, teacher letak satu kad nombor 2. Ni hijau lah. Okay. Box A. Box B pula saya letak 3 kad. 1, 2, 3. So 3 kad ni teacher label dia sebagai 3, 5, 7. Okay. So situasi dia begini. Saya akan ambil satu kad daripada box A dan satu kad daripada box B. Situasi, kena faham situasi. So sekarang student akan ambil satu kad daripada box A, satu kad daripada box B. Okey, jadi kamu nak tulis sample space, sekarang ada 2. So agak sukar kan? Jadi sebelum tulis sample space, kita akan buat tree diagram. Sebab sekarang ada 2 benda yang berbeza. Okey, tree diagram macam ni. Sebab perkataannya adalah tree, pokok. Tapi pokok ni bukan dia ke atas, tapi dia akan ke kanan. Dia akan tumbuh ke kanan. Okey. So box A, dalam box A, outcome saya yang pertama hanya ada satu saja outcome. Jadi tree diagram saya akan muncul satu ranting je. One branch. Dan dalam branch ni kita letak outcome kita, 2. Okay. Kalau box A, outcome saya lebih daripada 1, jadi ranting saya akan ikut how many outcome I have in box A. Okay, so kita akan buat banyak-banyak kali lah untuk tengok. Okay, dah dapat daripada box A, saya nak ambil daripada box B. So dalam box B, saya ada 3 outcome. Jadi lepas daripada branch yang pertama, dia akan branch out jadi 3. Sebab yang kedua ni, box B ada 3 outcome. Jadi dia akan jadi 3, 5, 7. So ni tree diagram. Apa nak letak kat tengah-tengah ni? Tak perlu letak apa-apa. Begitu saja. Okey, jadi akhir sekali, ni akhir sekali adalah kita nak tulis sample space. Okey, sekarang kita tengok branch yang ni, atas ni. So 3 ini branch dia, wah, lori tu datang lagi. Sekejap kita bagi lori tu lalu dulu. Berapa kali dia nak datang pun tak tahulah. Geraklah cepat sikit, lambat pula. Okey. So kita tengok yang pertama. So 3 ni branch dia kamu kena tarik dia sehinggalah dia pergi yang pertama. Okey. So 3 ni dia akan lalu sini. So sepanjang garisan ini dia akan jumpa 3 dan 2. Jadi sample space akan ditulis dalam bracket apa yang datang dulu, 2, kemudian 3. So 2, 3, tutup bracket. Okay, so yang kedua ni 5, ada juga sehingga 2. Jadi bracket 2, 5. And then last 7, tarik sampai belakang. So jadi 7 pun adalah 2, 7. So ini bukan sample space dia. So finally S
equal dalam curly bracket, tulis balik. 23, 25, 27. Tutup curly bracket. So that's how you do it. So jadi bila situasi macam ni di mana dia ada dua event lah. Dua benda yang berlaku pada masa yang sama. So kita akan buat tree diagram dahulu baru you keluarkan sample space. Okay. So apa kata kita buat lagi satu? Okay, contoh kita guna coin dengan dice. Benda dah biasa kan? Kita guna coin dengan dice. Okay, so saya ada satu coin. Tulis head ni tak erti. Okay, anggap je lah ini coin Coin. And then satu lagi dice. Dice warna apa? Apa lah. Teacher ni bab melukis ni memang lemah sikit. Okay. 2. Sini 5. Okay, so anggap kita ada coin dengan dice. Okay, saya sekarang situation. So first, apa yang saya buat adalah saya akan flip coin, kemudian saya akan throw dice. Okay, situasi saya adalah saya akan flip coin, kemudian saya akan throw dice. Bukannya saya throw dice dahulu baru saya flip coin. Saya flip coin dahulu baru throw dice. Tapi ni adalah situasi yang sama dalam satu event. Okay, coin kita tahu outcome kita adalah head dengan tail. Dice ada 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita toss coin dulu kan. Kita flip coin dahulu. Jadi coin kita ada 2 outcome. Jadi branch kita yang pertama akan pecah jadi 2. 1, 2. So apa yang terhasil adalah head dan satu lagi tail. So tu coin. Kemudian saya throw dice ada 6. Okay, so 6 lah kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini ada nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sama juga dengan tail. 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tadi kita pecah satu je. Jadi kamu nampak sekali je. Sekali ni ranting yang pertama saya ada 2. So outcome yang kedua mesti kepunyaan setiap ranting yang pertama. So, kamu kena ulang lah 2 kali. So jadi apa yang terhasil akan jadi yang ni adalah H1. Lepas tu H2. H3. Dan seterusnya. Nah, okey, teruskan. Lepas tu T1 pula. So kalau kamu tengok setiap ni tak ada yang sama, semua berbeza. So apa yang kita boleh baca adalah okey, outcome ni saya dapat head dahulu, kemudian saya dapat nombor 1, dadu. Okey, so itu keputusan saya. Ataupun saya dapat head, kemudian saya dapat nombor 2. Which is keputusan yang berbeza dengan yang pertama. So tidak ada yang sama. So jadi sample space S equal, tulislah balik.
Sambung bawah. Okay. So begitu kita punya sample space. Selesai. Okay, jadi itu cara dia buat. Okay. Situasi lain yang kita boleh bagi setakat ni kita guna nombor. Okay. Situasi lain yang dia boleh bagi, saya tunjuk kat kamu situasi dia. Contoh kita ada lagi 2 kotak. Okay. Tapi dalam kotak ni kita ada alfabet pula. Okay, mungkin pertama ni ada perkataan Paris. Okay. Yang kedua adalah perkataan sekejap saya kena fikir perkataan yang tidak redundant. Sekejap, kamu punya ni ada redundant tak? Boleh terjadi tak redundant kamu punya syllabus? Boleh, okey. Macam tu kita buat. Huruf K. Okey. So dalam kotak box A, saya ada huruf P-A-R-I-S. Okey. Box B, saya ada huruf C-A-R. So saya akan ambil satu daripada box A, kemudian satu lagi daripada box B. Okey, kalau kamu perasan, box A dengan box B ada huruf yang sama, iaitu A dan R. Okey. Bila kamu melibatkan huruf yang sama, kamu kena label sebab dia datang daripada punca yang berbeza. Jadi kamu kena label ni adalah A1, K ni adalah A2, R ni adalah R1, box B punya R adalah R2. Okey. Jadi bila buat tree diagram, pertama akan pecah jadi 5 branch. So 1, 2, 3, 4, 5. So P, A, R, I, S. Jadi A1, R1. Kemudian dia akan pecah K. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 lah pada setiap satu. C, A, 2, R, 2. Okay, nampak kita letak dia 2. Kenapa? Sebab bila kita tulis kita punya bracket, kamu akan tengok. Yang pertama ni adalah PC. Tak ada masalah. Kedua PA2. Tak ada masalah. PR2. Okay, no problem. Yang ni adalah A1C. Okay. Ini yang akan ada masalah kalau kamu tidak label. Dia adalah A1, lepas tu A2. Maksudnya dia dapat dua-dua kad tu adalah A. Okay, lepas tu A1 R2. So kita habiskan dulu. Dan saya tunjuk kamu mana yang kamu boleh rasa dia sama kalau kamu tak label. Okay, ini kamu boleh habiskan lah kan? Okay, saya nak tunjuk. Okay, sini dengan ini. Okay, kita. A1. Terbalik. Bukan itu. AR yang ni. Okay.
So kalau kamu tak label tengok kat sini. Kalau kamu tak label dia sebagai R1 ke R2, kamu boleh keliru. Kamu anggap ini adalah outcome yang sama, AR, RA. Okay, tapi sebenarnya dia adalah outcome yang berbeza sebab dia melibatkan kad yang berbeza. Sebab dia kad yang berbeza. Okay. Jadi, bila kamu dapat nombor yang redundant macam ni, nombor ataupun huruf yang redundant, tolong labelkan dia sebagai 1 dan 2. Dan kalau ada lebih 3, 4, 5 lah. Okay. So, ini bila kotak yang berbeza. Soalan lain pula, dia boleh bagi kamu, okay, dia bagi kamu satu kotak je. So situasi dia macam ni, dia bagi tahu. Saya ada satu kotak dengan huruf P-A-R-I-S. Okay. Saya ambil satu huruf daripada kotak tersebut. Kemudian saya letak kat tepi, kemudian saya ambil satu lagi huruf. So saya ambil 2 huruf. Huruf yang pertama saya ambil dan letak kat tepi. Huruf kedua saya ambil pula daripada kotak yang sama. Ataupun dia pula boleh ambil huruf yang pertama saya ambil, saya catat keputusan dia, kemudian saya letak balik dalam kotak, kemudian ambil huruf yang kedua pula. Okay, so bila situasi macam tu, kamu kena fikir dah. Situasi yang pertama tadi, outcome untuk kad yang kedua, dia tak akan ada 5 kad dah, dia jadi 4 kad. Okay, situasi kedua pula, bila saya letak balik huruf tersebut dalam kotak, okay, outcome saya tak berubah, sama, tetap 5 kotak. Okay, so cuba kita buat. Kita buat untuk situasi 1. Tengok macam mana. Baik, so kita abaikan kotak B, kita ambil kotak A. So situasinya adalah saya ambil satu huruf, bawa keluar, kemudian saya letak kat tepi, dan saya ambil satu lagi huruf. Okay, so jadi outcome kedua akan bertukar. So branch yang pertama tetap 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So P-A-R-I-S. Okay. Kita guna box B lah. Box B kurang sikit hurufnya. Banyak pula huruf. Kita guna box B lah. Okay. Branch yang pertama akan ada 3. 1, 2, 3. C-A-R. Okay. Sekarang fikir kamu kena bayangkan. Sekiranya saya ambil satu huruf dan huruf pertama adalah C. Kemudian yang tinggal adalah huruf A dengan R sahaja. So dia jadi 2, A dan R. Kalau saya dapat kad yang pertama adalah huruf A, jadi yang tinggal adalah huruf C dan R. Okay, kalau kad yang pertama saya dapat R, jadi yang tinggal adalah huruf C dan juga A. So ini adalah kita panggil situasi without replacement. Maksudnya dia tak letak balik. Without. Tanpa replace balik. So jadi kamu punya sample space sekarang, dia akan berlainan lah. Okay, so S gigil. Okay, so tu dia, saya ada 6
sample space. Okay. So far, ada soalan tak? Tak ada So saya dah tunjukkan pelbagai situasi. So situasi pertama adalah kita buat pengenalan tree diagram macam mana. Bila kena ingat tree diagram kita buat bila ada macam ada rantai lah saya panggil ada rantai situasi tapi dia berlaku serentak pada masa yang sama. Kalau tidak perlu buat tree diagram, dia berbeza. Yang pertama lain, yang kedua lain. Tapi ini hanya untuk buat sample space, belum lagi kira probability belum lagi kira probability. Just nak buat sample space. Okay, kemudian kita buat lagi example yang lain tapi konsep yang sama. Kita guna coin dengan dice. Okay, and then kita teruskan dengan penggunaan alfabet. Okay, so bila ada alfabet yang sama, okay, huruf yang sama A dengan A, tolong label dia A1, A2, R1, R2. Okay. Kemudian kita teruskan sekiranya konsep without replacement. Saya ambil satu kad keluar, satu huruf keluar, kemudian saya tak letak balik. Saya ambil satu huruf keluar and then tak letak balik. Kemudian saya ambil satu lagi huruf keluar. So dua huruf akan keluar tetapi saya tak letak balik. Jadi kita punya tree diagram akan consider ambil C, jadi yang tinggal A dengan R. Gitu. Okay. So itu dia pasal tree diagram. So kalau nak cakap pasal tree diagram, banyak lagi lah cara. Okay. So sekarang saya nak fokus kepada cara penulisan. Baik, nampak ni So kita faham sekali kadang-kadang soalan akan bagi sample space yang banyak. Contoh macam ni tadi. Sample space panjang betul. Jadi apa yang budak suka buat? Okay, di mana saya bagi salah tak bagi markah sebab dia buat macam tu. Adalah apa yang dia suka buat adalah dia buat ni semua, kemudian dia buat besar-besar curly bracket macam ni. Confirm akan ada orang buat. Buat macam ni, saya bulatkan, saya kesalahkan. Saya kata curly bracket at the beginning and then at the end. Tolong buat satu-satu, jangan malas. Mulakan dengan curly bracket, depan dan akhir curly bracket. Tak susah pun. Okay. Yang kedua, ni koma ni kadang-kadang hilang. Dia tak tulis koma. Itu pun ada juga masalah. So saya akan bagi kosong tu. Akan bagi markah. Dan selalunya sample space ini adalah berharga. Okay. 2 markah. Sample space sentiasalah, so far saya tak nampak lagi 1 markah. Sample space memang berhak dapat 2 markah. Jadi jangan sia-siakan kamu punya 2 markah untuk dapatkan sample space. Okey. Baik, ada soalan ke? Okey, kalau tak ada, itu sajalah untuk kelas kali ini. Kita cover pasal ratio of probability dan juga sample space dan tree diagram.